dalam hadis yang ke-148. Kata Imam Muslim, haddatsani Zuhair bin Harb, haddatsana Affan, haddatsana Hammad, akhbarana Sabit an Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Rawahu Muslim. Pembahasan fiqh hadis ni, orang timbul persoalan, boleh tak kita nak berzikir Allah Allah? Apakah ia dibenarkan ataupun dilarang? Sebab kita dah orang dah bergaduh dah hari tu, dah bergaduh sakan dah. Kan? Dr. Razami Ramli, orang bagi tanya soalan kepada dia, dia kata apa pandangan doktor tentang zikir Allah Allah. Jadi Dr. Rora kata pengalaman dia tanya guru dia sendiri, guru dia kata tak ada. Guru dia cakap lah, kan? Bukan dia cakap, dia hanya nukilkan guru dia cakap. Rupa-rupanya ada orang tak puas hati lah, orang serang dia. Sebenarnya mengatakan ada dan tak ada ni dia bukan berlaku di tempat kita je. Dia dah berlaku dekat negara Arab, dalam kitab-kitab lama, itu dah didebatkan oleh ulama-ulama terdahulu. Mungkin anda bawa kat sini ada dua pendapat ulama dalam hal ni. Yang pertama adalah pandangan yang kata kita nak berzikir secara mufrad, kalimah Allah secara mufrad, ada yang kata boleh dan ada yang kata tak boleh. Pandangan yang kata tak boleh itu, kalau dulu tu namanya Al-Imam Ibn Taymiyah. Taymiyah kata tak boleh. Kalau kita tengok ulama sekarang, contoh macam Dr. Ali Jumu'ah, dia berhujah mengatakan boleh. Dan dia kut kupasan tu daripada ulama-ulama mutabar, antaranya adalah daripada Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kan, seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, syarah kepada kitab Sahih Bukhari, nama kitab dia Fathul Bari Syarhul Bukhari, ya. Tu kupasan daripada Dr. Ali Jumu'ah lah. Anda akan detailkan kupasan dua belah pihak ni. Okey, kita tengok apa pendapat yang pertama, pendapat yang melarang, pandangan Ibn Taymiyah. Hujah mengatakan tak ada ni, apa dalil, apa hujah dia? Okey, yang pertama, dia kata Ibn Taymiyah ni dia berhujah dalam hal ni. Dia kata yang pertamanya, apabila disebut zikir, ini ibadat khususiah. Bila ibadat khususiah, mesti ada dalil, mesti ada nas. Okey, persoalan dia, ada tak nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang Nabi Muhammad berzikir menggunakan kalimah Allah, 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 Allah. Dia isu dekat situ je. Dia sebenarnya yang jadi debat tak debat ni, sebab tak ada satu ayat Quran ataupun hadis Nabi SAW mengatakan boleh buat ataupun kata tak boleh buat. Tak ada. Bila tak ada, itulah yang menyebabkan datang penafsiran ulama. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Tu isu dia. Jadi Ibn Taymiyah, dia argue, dia kata dah tak ada, jangan nak buat lah. Kalau benda tu boleh buat, sahabat Nabi buat lama dah. Kalau lah Nabi tak buat, okeylah sahabat tak ada, sahabat buat. Imam mazhab tak ada buat. Yang datang ni ulama-ulama kemudian punya kupasan, ada kata boleh, ada kata tak boleh. Itu isu dia. Jadi Ibn Taymiyah dia berpendapat tak boleh, dengan sebab alasannya benda tu tidak ada dalam amalan Nabi Muhammad dan juga salafus soleh terdahulu. Itu argument lah, hujah yang dibawa oleh Al-Imam Ibn Taymiyah. Okey. Yang kedua, hujah dia, apabila kita perhatikan kepada semua zikir-zikir yang dibaca oleh Nabi SAW, semuanya bukan mufradah, bukan satu kata. Mesti dia ada susunan ayat. Dia mesti susunan ayat. Contoh, anda bawa kat sini Imam Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi buat mari satu hadis, Nabi Muhammad SAW kata afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalul du'ai alhamdulillah. Itu kan susunan ayat. Tiada Tuhan kecuali Allah. Dia bukan Allah satu kalimah je, tak. Supaya juga alhamdulillah, ada ayat dia, puji-pujian bagi Allah. Dia bukan Allah satu je, kan? Ataupun puji-pujian satu je, tak. Dia mesti ada ayat kat situ. Dia la ilaha illallah. Jadi maksudnya dalam semua hadis-hadis yang menceritakan tentang zikir Nabi, dia mesti ada murakkabah. Istilah dia panggil murakkabah, susunan ayat. Dia bukan satu kata je, satu perkataan gitu, bukan mufradah gitu. Okey, satu. Yang kedua, kita tengok dalam hadis riwayat Imam Muslim, yang mana Nabi Muhammad SAW ni berzikir. Nabi ajar, antara Nabi kata alhamdulillah tamlaul mizan. Kamu baca alhamdulillah, bacaan itu boleh memenuhkan kamu dekat timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah. Kamu baca dua kata, subhanallah, alhamdulillah. Kamu baca dua tu, kedua itu akan memenuhkan di antara langit dan bumi. Itu pahala yang diberikan kepada orang berzikir. Maksudnya dia kata, nampak segi kebiasaan dalam hadis, dasarnya ada tak Nabi zikir secara mufrad? Tak ada. Yang ada semua murakkab, semua secara bersusun gitu. Okey, Imam Malik rahimahullah dalam kitabnya Muwatta, Nabi Muhammad SAW ada sebut afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu lagi panjang ayat ni. Ni zikir yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Nabi kata zikir yang paling afdal yang aku dan para nabi baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu susunan kata yang banyak tu, bukan mufradah dah. Nampak. Jadi hujah-hujah ini dibawa oleh Ibn Taymiyah mengatakan dalam kebiasaan zikir Nabi mesti murakkabah, bukan mufradah, bukan mujarradah. Macam tu Dia mesti susunan ayat, dia bukan satu perkataan sahaja. Gitu.
Begitu juga kalau kita tengok dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Nabi Muhammad SAW ada berkata, afdalul kalam ba'dal Quran, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nampak? Kan panjang ada susunan ayat kan? Jadi sebab itulah bagi pandangan Ibn Taymiyah, kita berzikir dengan menyebut Allah, Allah tak boleh kata dia. Itu pandangan Ibn Taymiyah lah. Dia kata kalau kamu buat, dia kata bid'ah. Istilah dia bid'ah lah. Itu Ibn Taymiyah. Okey, kita nak ambil sikap keterbukaan. Kita nak raih semua pandangan. Anda buat mari pandangan yang kedua. Pandangan kedua adalah pandangan yang dikemukakan oleh Dr. Ali Jumu'ah, Mufti Mesir. Kan? Dia bagi argumen panjang lebar. Pun agak menarik argumen dia. Yang pertama, dia kata, apa dalil mengatakan boleh kita menyebut Allah, Allah semasa zikir? Secara mufradah tu boleh. Dia kata hadis ni yang kita bawa ni. Cuma bila bawa hadis ni, argumen daripada hadis ni, kita tengok balik dalam kupasan Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah dah kritik. Dia dah kritik. Antara kritikannya yang kita dah bahas tadi. Sebenarnya asal matan hadis ni riwayatu bil makna. Satu. Yang kedua, hadis ni riwayat itu mukhtasaran, secara ringkas. Yang panjangnya adalah la ilaha illallah. Itu yang sebenarnya. Jadi kalau kita nak berzikir la ilaha illallah, itu memang boleh, tak ada masalah apa pun. Sebab itu bukan mufradah, bukan mujarradah, tapi dah murakkabah. Dia dah tersusun kata kan. Gitu. Itu argumen yang telah dijawab oleh Ibn Taymiyah. Satu. Yang kedua, hadis ni dikupas oleh Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Dia menjelaskan, dia kata kalau kita faham dalam konteks hadis ni dia bukan cerita pasal zikir. Hadis ni dia cerita tentang bagaimana akhirat nanti sampai tak ada dah orang Islam. Itu sebenarnya. Itu maksud hadis tu. Bukan dia cerita pasal zikir Allah Allah tu. Itu yang dikupas oleh Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Fathul Qadir. Jadi Faidul Qadir nama kitab dia. Jadi bila dia hujah lagu tu, jadi dia kata, kamu berhujah menggunakan hadis ni tak kuat, tak valid. Sebab itu dia boleh dijawab. Tidak tepat dengan konteks hadis tu. Ni hujah dia begitu. Bagi orang yang membenarkan pula. Ni alik yang kata boleh ni pula kan. Yang Ibn Taymiyah tu tak boleh tu. Dia bagi argument, dia jawab kan. Dia kata boleh kita zikir Allah Allah sebab hadis ni. Dia pun jawab 1, 2, 3, 4. Ni geng-geng yang kata boleh ni pula. Dia jawab balik kupasan daripada geng Ibn Taymiyah tu. Dia jawab apa? Dia kata sesuatu nas wahyu itu kita kena pakai umum lafaz. Selama mana tidak ada nas yang mentaksiskan. Sekarang ni ada tak nas yang mentaksiskan, iaitu bila sebut umum ni maksudnya bukan semata-mata zikir. Tak zikir pun tak apa. Zikir tak zikir masuk belaka. Jadi sebut Allah Allah dalam hadis ni kita pakai umum lafaz. Bila umum lafaz bermaksud dalam konteks zikir pun ya, dalam konteks tidak zikir pun ya, boleh guna. Kan? Bila sebut konteks yang tidak zikir, itulah yang disebut oleh Imam Al-Munawi tu. Hadis ni dia bukan cerita pasal zikir. Dia sebut berkenaan dengan tidak ada lagi orang Islam. Tapi boleh tak kita nak faham hadis ni dengan umum lafaz termasuk juga zikir? Boleh. Apa dia pakailah. Itu hujah dia. Ada tak hadis yang mengatakan tak boleh kita guna Allah? Tak ada. Maka kita kena pakai yang umum lah. Ini hujah mereka jawab balik lah. Terhadap kupasan geng-geng yang mengatakan boleh, yang mengatakan tak boleh, iaitu geng-geng Ibn Taymiyah punya aliran. Gitu. Apatah lagi dia kata, kalau kita tengok dalam kitab Fiqh Mazhab Hanafi. Ni menarik ni, dia kupas. Dia ambil dalam kitab Bada'i' As-Sana'i'. Dan satu kitab dalam mazhab Hanafi ditulis oleh Al-Imam Al-Kasani. Dia kut kupasan berkenaan dengan kita sembelih. Bila kita sembelih dalam mazhab Hanafi, dia mesti dibacakan dengan nama Allah. Kalau kita sembelih tidak dibacakan dengan nama Allah, maka sembelihan itu jadi bangkai. Tak boleh. Okey, kita ni sembelih, kita baca bismillah. Tak apalah, bismillah tu ada susunan kata. Contoh, kita sembelih kita tak sebut bismillah. Kita tak sebut Allahu Akbar, tak sebut semua tak. Jadi kita sebut Allah sepatah. Masa sembelih Allah sembelih. Sah ke tak? Tu soalan dia. Dalam mazhab Hanafi, ada dua pandangan dalam kalangan ulama mazhab Hanafi. Yang pertama adalah pandangan Muhammad Asy-Syaibani. Yang kedua adalah pandangan Imam Abu Hanifah sendiri. Dalam pandangan Imam Muhammad Asy-Syaibani, dia mengatakan tak boleh. Tak boleh. Mesti dengan murakkabah. Mesti bismillahi. Mesti ada bismillahi. Dengan nama Allah tu. Macam tu kan. Tapi kalau Allah sepatah tu, sebiji kata Allah tu tak boleh kata dia. Itu kalau ikut Muhammad Asy-Syaibani. Abu Hanifah, dia kata boleh. Dia kata boleh. Sebab apa? Argumen dia kata, apabila kamu sebut Allah, sebenarnya di situ tu dah ada ta'zim. Membesarkan Allah. Jadi bila sebut zikir, zikir ni adalah kita nak membesarkan Allah. Kita merasa kebesaran Allah. Itulah zikir. Jadi hujah itulah yang mereka guna mengatakan bila kita sebut Allah sepatah, boleh jadi zikir. Jadi kita nak berzikir Allah, Allah boleh lah. Dia mengikut argumen fiqh dalam kupasan Al-Imam Abu Hanifah. Tu argumen dia gitu. Agak menarik juga cara dia argue tu. Cara dia bawa hujah tu agak menarik juga gitu. Lepas tu, hujah yang lain yang dia orang bawa adalah
Dia dalam fiqah ni ada satu tajuk dia panggil manat. Manat. Hukum ni kadang-kadang ada nas sebut secara terang-terangan, tetapi ada nas tidak sebut secara terang-terangan tetapi dipahami secara manat. Manat ni kita panggil apa punca hukum. Dr. Ali Jumu'ah dia bawa argument dari sudut manat adalah kupasan yang pertama daripada hadis, yang kedua kupasan daripada Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab dia Fathul Bari. Ada satu hadis dia bawa daripada Rifa'ah bin Rafi' Az-Zarqi nama dia. Dia kata kami satu hari semayang belakang Nabi SAW. Cerita panjang, anda baca terjemahan dia. Jadi apabila iktidal, Sami Allah liman hamidah, Nabi Muhammad baca Sami Allah liman hamidah. Qala rajulun wara'ahu rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Jadi bila Nabi Muhammad SAW Sami Allah liman hamidah, adalah seorang mamat kat belakang ni, sahabat Nabi seorang ni, dia pergi baca tambahan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Tambahan tu tak ada dalam amalan Nabi, tapi pemula tu daripada lelaki tadi. Jadi bila selesai semayang, falamman sarafa, Nabi selesai semayang, Nabi paling, Nabi tanya. Nabi kata, manil mutakallim, siapa yang baca tadi, yang baca tambah tadi. Jadi yang lelaki tadi, sahabat Nabi yang baca tu, dia kata, ana ya Rasulullah. Dia kata, akulah baca tu, wahai Nabi SAW. Jadi bila dia kata ana tu, Nabi Muhammad kata, aku nampak 30 lebih malaikat berebut-rebut nak ambil kalimah tadi buat naik ke langit. Berebut, siapa yang mula-mula sekali nak ambil. Malaikat ni berebut-rebut. Jadi di situ tu, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia buat satu kaedah. Daripada hadis tu dia buat satu kesimpulan. Kesimpulan tu ada nak tulis kat dalam nota wastudilla bihi ala jawazi ihdathi dhikrin fi salati ghairi ma'thurin idza kana ghaira mukhalifin lil ma'thur. Itu kaedah dibuat oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab dia Fathul Bari. Dia kata menjadi dalil dah di sini harus kita mencipta satu zikir di dalam solat walaupun ia tidak diajar oleh Al-Quran dan hadis. Maksudnya kita pandai-pandai buat zikir itu selama mana kandungan zikir itu tidak menyalahi dengan kandungan yang maksur. Selama mana tidak bercanggah dengan makna yang mansur, yang maksur. Jadi maksudnya kita baca satu zikir yang kita baca tu itu tidak dimulai daripada Al-Quran, tidak dimulai oleh hadis Nabi SAW. Lepas tu kita baca, bila kita baca tu lafaz yang kita buat itu kandungan dia bercanggah tak dengan Al-Quran, kandungan dia bercanggah tak dengan hadis, tak, maka boleh. Siapa yang kata ni? Yang kata boleh ni adalah Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, nama ulama. Ni ulama terkenal ni, yang kita selalu kenal lah nama ni. Jadi di situ dia kata, tiba persoalan kita baca Allah, kita anggaplah sebagai zikir walaupun tidak dimulai oleh Nabi SAW, walaupun tidak dimulai oleh sahabat, walaupun tiba-tiba kandungan tu kita baca dan tak bercanggah pun dengan Al-Quran dan hadis, maka bolehlah, tak apalah dia anggap sebagai zikir. Itu argument dia lah. Hujah yang ketiga, dia orang merujuk kepada kes Bilal bin Rabah. Yang mana Bilal bin Rabah semasa diseksa, ini cerita popular yang mana Bilal bin Rabah ni masa diseksa, Bilal bin Rabah ni dia sebut ahad. Dia tak sebut Allah. Ataupun dia tak sebut la ilaha illallah. La ilallah. Persoalan dia masa bila sebut ahad, boleh tak kita nak anggap itu sebagai zikir? Itu persoalan dia. Ahad. Kalau kita boleh kata itu adalah zikir, maka kita sebut Allah lagi-lagi dah boleh. Itulah argument bagi mereka yang mengatakan boleh kita berzikir menggunakan hu. Sebab hu tu, huwa tu maknanya Allah. Dia tafsir lagu tu lah. Geng sufi tu bagi hujah ni lah. Hujah yang terkena kepada Bilal bin Rabah semasa dia kena seksa, dia sebut ahad. Dia tak sebut Allahu Rabbi ke, ataupun dia kata la ilaha illallah ke, dia tak sebut lagu tu, tapi dia sebut ahad. Daripada cerita Bilal itu mereka jadikan hujah mengatakan boleh kita zikir Allah secara mufrad. Itu hujah mereka lah gitu. Cuma ada pula satu lagi yang bawa argument, dan argument ni ditolak awal lah, iaitu kononnya Nabi Muhammad pernah ajar kepada Sayyidina Ali agar membaca zikir Allah. Yang ni confirm palsu lah ceritanya, itu memang ditolak lah, jadi tak jadi isu. Jadi di sini kita nampak benda ni khilaf punya. Ada pandangan, satu pandangan yang kata tak boleh, satu lagi kata boleh. Okey, kita sendiri ni nak ambil sikap macam mana? Ada dua ni. Kalau mana lah secara peribadi, nombor satu, kita kena ingat ini perkara khilaf ya. Ada kata A, ada kata B. Kita faham. Ada khilaf dalam kalangan ulama. Jadi ada ulama kata tak boleh, macam Ibn Taymiyah dengan geng-geng dia, dengan pengujahan dia, kita nampak agak kuat juga. Rupa-rupanya kita tengok pandangan kata boleh pun, hujah dia pun boleh tahan. Hujah dia pun agak sedap. Hujah dia pun base Quran hadis. Hujah dia pun menggunakan metodologi kaedah istinbat hukum yang muktabar. Itu pengujahan mereka. Jadi nampaknya kita kena terima hakikat khilafiyah. Satu. Yang keduanya, mana yang lebih baik antara boleh dengan yang tak dibuat oleh Nabi SAW. Nabi Muhammad tak buat, tidak bermakna benda tu salah. Itulah argument bagi pandangan yang kedua tadi, yang mengatakan boleh tu. Okey, kita kata ia boleh, tapi segi keutamaan kita bacalah zikir seperti yang diajar oleh Rasulullah SAW. Zikir Nabi ajar tu apa dia? Okey, yang banyak tu. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu kalau baca Sahih Bukhari tu, Allah sekali di akhir sekali tu.
hadis Nabi SAW. Nabi kata kalimatan khafifatan fil lisan, habibatan inda rahman, thaqilatan fil mizan, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tu hadis tu. Kalau orang mengaji kat Pakistan, Sahih Al-Bukhari tu paling akhir sekali, Maulana kita syarahin tu, hadis tu yang paling dia syarah 2 jam, dia syarah hadis tu. 2 kalimah kata dia. Kalau kau baca, dia ringan dekat lidah. Pahala dia besar dekat timbangan mizan. Lepas tu dia cukup disukai oleh Tuhan yang Maha Rahman. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Yang tu confirm sabit dalam amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam kita baca beberapa hadis tadi. Kan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Contoh. Afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Ini yang confirm. Kalau orang tanya nak yang terbaik, kita bacalah zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang nak baca dengan Allah tu. Kita tanya ada tak dalam amalan Nabi? Tak ada. Segi perdebatan hukumnya, istimbat hukum, boleh ke tidak? Nampaknya boleh. Okey, tak apalah, kamu nak amal, tafadhal. Tak ada masalah apa pun. Sebab ada pengujahan daripada Quran hadis menggambarkan ia tak salah. Tapi segi keutamaan, kita ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam tu